Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati lagi kasih Tuan Imam serta jemaah sekalian, InsyaAllah kita sambung pembacaan dan perbincangan kita berpandukan buku La Tahzan, dan kita masih di tajuk yang kelima, iaitu jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Kuatkan jiwa untuk mendengar kritikan, cemohan dan hinaan mereka. Bersikaplah laksana batu karang, tetap kukuh berdiri, meski diterpa butiran-butiran salji yang menderanya setiap saat, dan ia justru semakin kukuh kerananya. Artinya, jika anda merasa terusik dan terpengaruh oleh kritikan atau cemohan mereka, bererti anda telah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan anda. Padahal yang terbaik adalah menjawab atau tindak balas kritikan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Acuhkan saja mereka, dan jangan anda merasa tertekan oleh sikap, dan jangan anda merasa tertekan oleh setiap angkara mereka untuk menjatuhkan anda. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk anda, yakni semakin tinggi darjat dan posisi yang anda duduki, maka akan semakin pedas pula kritikan itu. Anda tidak akan mampu menutup mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka. Yang anda mampu adalah hanya mengubur dalam-dalam setiap kritikan mereka dan bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, dan cukup mengomentari setiap perkataan mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul mutu bighairikum. Maksudnya, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Surah Ali Imran ayat 119. Bahkan anda juga dapat melawan perkataan mereka yang buruk dengan diam 1000 bahasa, dengan cara memperbaiki akhlak dan meluruskan setiap kesalahan anda. Dan bila anda ingin diterima oleh semua pihak, dicintai semua orang, dan terhindar dari cela, bererti anda telah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi dan mengangankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Spek saya hilang sebenarnya. Pakai spek apa? Tak apa nampak. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita cuba bincang apa yang telah dibacakan tadi.
Apa yang kita patut faham, kita buat baik pun orang kritik, lebih lagi lah kalau kita buat benda yang tak baik. Dulu kita dah cakap, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha sempurna, maha bijaksana tu pun orang kritik. Rasulullah yang maksum tu pun orang kritik. Jadi apatah lagi kita. Kita ni bukan Tuhan, kita bukan Nabi, kita bukan wali. Kita orang biasa yang hari-hari ada dosa. Hari-hari ada dosa. Kadang-kadang kita pergi ke surau pun kita buat dosa. Kadang-kadang kita pergi masjid pun kita buat dosa. Dan kadang-kadang dalam majlis ilmu pun kita buat dosa. Bukan ceramah ajak apa, yang mendengar tu sama-sama jadi pendosa. Cara dia mungkin salah, tiba dah mengumpat lah dalam kuliah dia. Silap sikit je, terjebak dalam dosa. Jadi kita yang pendosa ni kalau orang kritik, biasalah, biasa. Dan lebih malang kita seolah-olah dikawal oleh kritikan mereka. Sedangkan yang sepatutnya apa saja kita nak buat ni kita rancang lah. Kita rancang dengan sehabis baik. Patut fikir, patut tanya orang, tanya masa kita nak buat perancangan tu sebab kita bukan tahu semua. Katalah kita nak buat apa, kenduri kahwin untuk anak kita. Nak pakai caterer ke nak rewang? Maksud saya. Jangan fikir seorang, fikir beberapa orang, ajak isteri fikir, ajak anak fikir, ajak jiran fikir. Kita ajak nak buat apa rewang Aziz, tapi tak ada siapa nak menolong. Tak jadi, betul? Tak jadi. Jadi dalam merancang tu pun kita berfikir, kita tak boleh fikir seorang. Ajaklah beberapa orang yang kita rasa layak untuk diajak berfikir. Ada orang tak perlu ajak dia untuk fikir. Pening kepala kita Aziz. Masa kita nak rancang tu kita ajak orang yang selayaknya. Selayaknya. Jadi kadang kesilapan kita bila kita nak merancang tu kita ingat nak ajak semua orang. Nak ajak semua orang. Pening kepala kita, tak jadi. Jadi bila kita nak buat sesuatu yang penting kita merancang. Merancang lepas tu kita laksanakan sungguh-sungguh. Jangan lupa doa. Lepas tu kita serah pada Allah. Itu yang pentingnya. Lepas tu orang nak kritik, biarlah. Kita tak boleh tahan orang daripada berfikir. Kita tak boleh tahan orang daripada nak komen. Sekarang ni zaman orang semua suka komen. Orang bercerai dia komen. Rasulullah benci tu. Benci orang yang menyebut dalam hal yang tak ada kena mengena dengan dia. Misalnya tanpa menyebut nama, sekarang ramai orang bercerai. Terutamanya dalam kalangan artis. Tak payah komen. Tak payah tumpang semangkuk. Kita tak tahu apa pasal dia boleh bercerai. Bukan senang nak bercerai ni. Dia telah melalui beberapa proses yang kita tak tahu. Dalam hubungan dia suami isteri itu, apa telah berlaku dan apa perbincangan yang telah mereka lakukan. Dan tentu bila bercerai itu, mereka ambil keputusan untuk bercerai itu, dia dah melalui semua proses yang termampu dia lakukan. Yang pada dia dah cukup dah sehingga dia buat keputusan. Walaupun pada kita kata, patut kau buat macam ni dulu, buat macam ni dulu. No. Setiap orang dia melalui proses kehidupan yang tak sama. Jadi bila dia dah buat keputusan tu, kita kena yakin dia telah berfikir, telah berbincang. Cuma itu je yang dia mampu dan itulah keputusan yang pada dia terbaik. Kita lain pula, betul. Kita mungkin laluan kita tak sama. Tapi kita pun macam dia juga. Sebelum kita buat apa-apa keputusan, saya yakin kita dah fikir, kan? Kita dah bincang. Lepas tu kita rasa, inilah dia. Kata macam Aziz dulu nak jadi tentera. Betul? Bukan tak ada peluang pekerjaan lain. Tapi kita dah fikir, bincang, tanya sini. Okey, masuk tentera.
Tapi ada je bila kita masuk tentera, orang kata, wah apa lah kau masuk tentera? Kan kerana elok itu kau dah dapat kerja bank. Macam saya lah, saya dapat tawaran kerja bank, Overseas Chinese Banking Corporation. Saya dapat tawaran untuk lanjut pengajian dalam bidang perguruan. Oh, fikir tu, kerja bank ke ni. Nak dapat kerja bank masa tu, oi, nah susah. Lebih lagi masa tu, Overseas Chinese Banking Corporation. Fikir, tanya orang ni, tanya ayah. Ayah saya pun tak boleh buat keputusan, arwah ayah saya. Pergi Kuala Lumpur, jumpa sepupu saya. Sepupu saya masa tu kerja Mara, di bahagian pelaburan saham Mara ni. Lama dia kata, tak payahlah kerja bank. Ini bank Overseas Chinese Banking Corporation ni dikuasai oleh orang ni, orang tu. Jadi besok nak naik pangkat, susah orang. Sesudah mengambil kira macam-macam maklumat, fakta, pandangan, okey. Tolak. Masuk maktab. Masuk maktab perguruan. Sistem berubah. Dulu maktab perguruan 2 tahun je, sampai kat saya 3 tahun. Konon lepas 3 tahun, batch saya lah yang akan pertamanya akan dianugerahkan bukan sijil asas perguruan, tapi akan diberi diploma perguruan. Apa bahasa Said? Habis 3 tahun dapat sijil asas perguruan dia. Keluar kerja, gaji dibayar ikut kita masuk maktab tu pakai apa? Pakai SPM. Gaji dibayar pakai SPM. Dapatlah tahun 84 tu, belajar 3 tahun Madin, dapat gaji bulanan pertama RM370. Allowance perkhidmatan awam RM45. RM415. Cukup tak Madin? Tak cukup. Tak cukup. Kawan-kawan kampung saya lepas SPM tak masuk mana-mana, terus pergi kerja kilang Motorola dekat apa? Dekat KL. 3 tahun dia kerja, 3 tahun saya belajar. Saya keluar selepas belajar 3 tahun, gaji RM370, allowance RM45. Dia 3 tahun, dia dah gaji berapa basis? 600, 700. Kena tak kritik? Kena. Buat apa lah kau belajar sampai 3 tahun, itu je kau dapat. Dan kalau saya nak kritik dia boleh tak? Boleh. Tapi buang masa kan? Sebab masa kita buat keputusan, kita nak masuk maktab tu, kita dah ambil kira banyak perkara lah. Macam tu juga online memang. Tapi kita memang tak boleh lah. Orang suka mengkritik ni, akhir zaman ni ramai. Dan terperangkap dengan ruang dan peluang yang ada untuk kritik tu. Tu apa? Jabatan netizen. Kalau saya baca juga tengok kritikan dia tu, tapi malah layan. Sebab apa? Minta maaf kita bukan merendahkan orang. Tapi ramai yang tak layak untuk mengkritik tu. Ramai yang tak layak tu. Ramai yang tak layak. Itu sebab Imam Syafi'i cakap, aku kalau ada, minta maaf ini ayat dia lebih kurang. Aku kalau nak diajak berdebat dengan orang yang bodoh ni, lebih baik tak payahlah. Kalau orang tu pandai, ada ilmu, okey. Sebab ada faedah untuk kedua-dua pihak. Tapi kalau dia bodoh, tak faham, kita berdebat, kita pun sama jadi keliru. Kita cakap yang betul pun dia tak faham. Lepas tu dia cakap tu tak betul. Saya ingat arwah ayah saya. Dia punya falsafah lah. Tapi saya guna juga. Adalah peristiwa dalam kehidupan dia, orang tuduh dia macam-macam. Sebab tuduh dia jadi apa? Pengurusi JPKK dia, jadi ni, jadi tu, jadi. Jadi kerajaan ni bila dia nak bangunkan suatu tempat tu, walaupun itu tanah Pak Din, dia nak ambil, dia ambil Pak Din. Tapi taklah zalim. Dia kata, kami nak ambil ni tanah ni, nak buat apa bangunan sekolah, nak buat apa ke apa kan. Dia kata, kita bagi pampasan, kita bagi tanah ganti dengan sedikit duit. Terima je. Sebab macam mana kita bawa kat mahkamah pun, insya-Allah kerajaan menang. Sebab tu tanah
bukan milik kita yang mutlak. Kan kita bayar cukai tanah, betul? Tu kalau tuan-tuan tu Tanjung Bidara Beach Resort tu, tanah orang kampung tu, termasuk ada tanah milik seorang bangsa Cina. Kerajaan nak ambil, nak bangunkan tu masa zaman Ketua Menteri Tan Sri Abdul Rahim Tan Bijik. Dia tak mau, bawa pergi mahkamah. Habis ke mahkamah, kalah. Hakim tanya, tu tanah awak ke? Dia kata, ya, tanah saya. Oh, bukan kerajaan boleh ambil ke? Mana boleh, saya ambil. Okey, tiap-tiap tahun awak bayar apa? Cukai tanah. Kalau awak punya tanah, buat apa? Kalau kerajaan sudah tak ada hak, buat apa awak bayar cukai tanah? Bila awak masih bayar cukai tanah tiap tahun, mana kerajaan ada hak? Sekarang kerajaan mau ambil. Ni kerajaan nak bagi. Kalau you tak mau, tak apa. Kerajaan ambil juga. Kepentingan negara. Dia ada clause. Kepentingan negara, jangan buat apa-apa. Jadi ada cerita lah. Ada tanah kat kampung ni kena ambil. Orang pun tuduh ayah saya. Macam-macam orang tuduh. Siap maki apa semua kan. Yang tukar maki tu orang tua ada. Anak kepada orang tua ada. Semua orang maki-maki. Akhirnya sesudah berapa lama baru dia orang tahu tak ada kena-mengena pun dengan pengurusi JPKK, tak ada kena. Memang kerajaan ambil. Datanglah minta maaf kan. Datang minta maaf. Sebutlah minta maaf lah yang ni semua budak-budak. Ayah saya diam. Ayah saya ni kalau masalah berkaitan dengan kepimpinan dia, kami tak boleh masuk campur. Dia tak benarkan. Kita tengok dah. Look, you just look and see. Akhirnya dia cakap apa, Aziz? Dia kata, kau tahu pasal apa aku diam? Pasal aku dah lama dah pegang dalam hidup aku, jangan dilayan orang bodoh dengan orang gila. Dia kata, jadi kau ni salah satu. Yang mana satu? Kau bodoh ke kau gila? Bodoh tidak. Sebab kau semua dah masuk universiti. Dah jadi bapak budak, mak budak. Jadi bodoh tu tidak. Cuma mungkin kau orang gila kot. Jadi kita kalau jalan orang gila. Jadi kan, ramai orang gila kat luar tu. Bodoh tidak. Ada tu yang kritik-kritik, suka kritik orang tu. Dah masuk universiti. Dah ada apa? Dah ada PhD. Tapi ikut suka dia je kritik. Semua orang tak betul. Semua orang tak betul. Jemaah tabligh pun dia kata tak betul juga kan. Ni ada jawabkan. Ya jemaah ni tak betul. Jemaah tu. Yang betul agaknya dia. Cuma dia tak cakap dia. Sebenarnya yang betul saya. Jadi tuan yang penting kita nilai balik. Kalau ada kritikan kita nilai. Aku buat ni betul ke tidak? Nah, kita sebagai orang Islam nilai je dari segi syariat. Aku ada langgar benda yang wajib ke? Tak ada. Okey. Aku ada buat benda yang haram ke? Tak ada. Okey. Yang aku buat ni sunat. Ikut akulah yang ini dia aku tak mampu. Nah, sunat yang lain aku tak mampu. Yang aku apa ni masih buat ni apa? Benda makruh. Wow. Kena tinggal. Usahakanlah. Atau yang aku buat ni membazir ke? Benda harus patut ikut keperluan. Yang penting macam tu kan. Kita nilai. Orang nak kritik ni biarkan. Tapi bila kita terdengar kritikan dia, yang penting kita nilai. Aku buat ni apa? Dari segi syariat okey tak okey? Kalau okey dah. Kalau tak okey, kita perlu baiki, kita baiki. Terima kasih kepada kritikan dia. Tapi kalau yang dia kritik tu sebenarnya, tak ada apa lah. Cuma dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja kan. Ada yang kritik melalui lisan, ada yang kritik melalui penulisan. Tapi cuma kita ingatkan diri kita jangan terjebak dalam kerja-kerja tu. Sebab takut. Yang sekarang ni kritik melalui lisan atau tulisan, dia masuk dalam media sosial. Dan kita dah mati pun Imam, benda tu ada tak lagi? Ada. Masya Allah. Ada. Takut kita dah mati, panjang maksiat kita. Panjang maksiat kita. Sampai bertahun-tahun. Dah mati ni. Ada tak sekarang tuan-tuan kita dapat melihat hasil orang yang satu ketika dulu hidup tapi sekarang dah mati. Kita duduk tonton. Misalnya filem. Betul? Filem. Berlakon dalam drama, berlakon dalam filem atau ceramah. Profesor Hamka dah lama meninggal, betul? Tapi kita dapat dengar ceramah dia. Dapat. Tapi dia dapat pahala pasal apa yang tersimpan tu, yang orang dapat dengar sampai sekarang, benda yang baik. Tapi ada tak orang dah tersilap dulu? Macam-macam dia rakam, dia dah mati,
sekarang kita duduk dengar, dan ada orang tak faham, ingat apa yang dia cakap tu betul, orang pun ikut. Apa dia dapat maksudnya? Dosa. Jadi kita kurang kata minimum. Kita sebelum nak pergi menghadap Allah SWT ni, usaha keras yang kita kena lakukan ialah kita kena banyak bertaubat. Kawal, patut cakap. Tapi sebelum nak cakap, fikir. Kalau tak perlu cakap, tak payah cakap. Sebab kita memang kecenderungan nak komen tu, komen. Tak percaya hari ni. Kita tengok, apa pasal rumah ni? Berapa lama dia nak siap renovation ni? Kan tu. Rumah tak siap kan? Kita ada je. Kejap lagi motor lalu. Bam. Kita nak komen. Orang beli cushion, kita nak komen. Orang beli kereta baru nak komen. Orang beli kereta, kan ada orang pemungut kereta antik, betul? Dia parking, nasib baik kat taman kita tak ada. Tapi saya pernah duduk di Shah Alam. Allahu Akbar. Penuh. Jiran tetangga dia makam tinggi lah. Sabar dia. Sebab dia collect motor, kereta-kereta antik ni. Parking keliling. Dan tak bergerak. Punya minat. Jadi dah. Memang kadang ada benda yang salah yang kita tengok keliling kan. Tapi kalau kita nak kritik, lebih baik kita pergi jumpa orang tu secara berdepan, beritahu, Pak Din duk kumpul kereta ni, tak apalah, Pak Din punya minat, contoh Pak Din tapi Pak Din pergi sewa tanah, parking kat tempat tanah Pak Din ni, parking kat depan taman ni, depan rumah orang, tepi rumah orang, semua mengganggu. Itu lebih baik daripada kita cakap belakang tak selesai. Jadi tuan-tuan, yang penting kita buat je benda baik. Tinggal benda yang tak baik. Jadi kalau kita risau dengan kritikan orang ni tanpa sebab, kita yang rugi. Akhirnya kita sedang buat benda baik, sebab takut orang kritik, kita pun stop. Aku malas lah. Contoh, aku malas sebenarnya nak datang ke surau ni kan. Bukan aku tak mau, tapi dia orang mengata suka. Siapa yang suka? Syaitan lah. Siapa yang suka? Iblis. Berjaya dia memperalatkan kawan kita yang kritik kita tu, sehingga kita berhenti daripada buat kebaikan. Jadi kalau nak buat baik tu, betulkan je niat. Kalau nak tinggalkan kejahatan, betulkan je niat. Lepas tu laksana dengan cara yang menepati syariat. Dah buat. Tak perlu tunggu orang puji kita ke, tak perlu takut dengan orang nak kritik kita ke. Kadang kita pun di antara perkara yang kita perlu berhati-hati, kita menunggu sangat selepas kita buat kebaikan tu orang puji kita. Lepas tu orang puji kita, kita pula rasa kita hebat, kita rasa hairan diri. Datanglah sum'ah lagi apa? Ujub, riak, habis. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan ni, pernah saya sebut, kita nak buat baik susah. Nak jaga kebaikan kita tu supaya ada nilai di sisi Allah bila di akhirat nanti, lagi susah tuan. Jadi nak beribadah tu susah, nak jaga ibadah lagi susah. Hari ni kita dah sembahyang subuh, betul? Dah sembahyang subuh berjemaah, selesai satu bab. Tapi nak jaga ni sampai kita mati, supaya di akhirat nanti kita datang solat subuh berjemaah, kita sedekah sebelum subuh, semua tu ada nilai sebagai amal soleh. Tapi kalau tak betul-betul, habis, lebu. Kita datang semayang, lepas tu elok nak balik semayang je, dah tak ada pahala dah pada ibadah kita tadi. Contoh, kita dah bagus semayang berjemaah, kita pun tahu fadilat dia kalau dapat semayang jemaah, isyak, semayang subuh berjemaah, seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Bagus dah tu. Tapi balik ada ujian sikit je, kan? Katalah kita balik kan, tengok ada rumah gelap lagi. Kita pun kata, apa nak jadi gini, kan? Tak semayang subuh ni, satu rumah ni je. Orang dah pergi surau, orang dah balik surau. Kita lihat diri kita tu dah suci, dah mulia. Mana kita tahu rumah tu gelap semayang subuh ke tidak? Mungkin dah semayang lah. Cuma
Dia nak save elektrik, dia padam lah. Lainlah dia perlu buka lampu tu sebab dia baca, dia duduk dalam rumah. Dah cukup terang dah, cahaya daripada luar. Tapi tengok syaitan ni sangat halus dia punya perangkap. Sikit dia tweet. Dia kalau boleh, dia nak kufurkan semua orang. Dia nak kufurkan semua orang supaya sama-sama masuk neraka. Tak boleh, okey. Dah beriman, dia nak halang daripada beribadah. Sesudah beriman, apa tanggungjawab yang pertama? Solat. Ramai orang dah beriman, dah syahadah tapi tak solat. Tak boleh halang solat. Dia kacau lagi apa tadi? Asal kau solat lah, jemaah tu kalau dapat buatlah. Kalau pergi dapat semayang kat surau, semayang lah. Kalau dapat semayang kat masjid, semayang lah. Dia kata paling tidak pun kau jemaah lah kat rumah pun okey. Ataupun kalau dia tak boleh halang daripada jemaah, dia kacau macam ni pula. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, terus belah je. Sedangkan sunnah je, lepas bagi salam, sekurang-kurangnya istighfar lah 3 kali. Macam sembahyang kita tu khusyuk sangat, tak mau minta ampun daripada Allah. Rasulullah yang sembahyang khusyuk 100% tu pun, lepas Assalamualaikum, istighfar 3 kali. Astagfirullah, minta ampun. Kita yang memang tak khusyuk 100% lah. Saya tak kata siapa lah, saya sendiri. Memang kita tak khusyuk 100%. Tak mau minta ampun. Dapat dia kacau. Lepas bagi salam macam semayang tu dah memang E++ terus je bangun. Ada yang digoda begitu. Ada yang digoda macam ni. Tak ada apa-apa sebab pun. Cuma dia dah semayang jemaah tu, yang terbaiknya ikut sampai selesai. Ada yang tak ada urusan apa-apa. Lepas bagi salam, dia pun cepat-cepat selesai. Tengah dalam jemaah tu. Kali sekali tak apa. Sentiasa macam tu. Tak ada urusan apa-apa pun memang. Syaitan punya halus. Paling tidak pun dia last sekali tak apa. Orang ni semua dia ikut je. Paling tidak pun lah dia kacau. Kita rasa kita hebat. Datang sum'ah, datang ujub, datang riak, habis. Tapi insyaAllah tuan, dengan hidayah dan taufik Allah, selalu kita minta hidayah dan taufik Allah, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Selamat kita. Dapat datang surau, dapat berjemaah, dapat buat tambah-tambah ibadah yang lain. Sebab apa? Orang soleh, orang beriman tu, kita selalu baca surah Al-Insyirah. Apa ayat mam? Yang fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ciri dia. Lepas buat satu kebaikan, dia buat lagi. Kalau itu dah ada dalam kehidupan kita, tu tanda yang baik. Lepas tu selalulah bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, minta kepada Allah. Sebab kita tak boleh buat semua kebaikan ni melainkan dengan izin Allah. Kita tak dapat tinggal semua kejahatan ni melainkan dengan izin Allah. Jangan sekali-kali kita rasa, hebat aku. Dah boleh semayang berjemaah, hebat aku. Dah boleh berceramah, na'udzubillah. Dah hebat aku, dah boleh ni. Kita selalu baca apa tuan-tuan? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kan? Kalau kita dipuji pun bacalah banyak-banyak tu, kan? Kalau kita dihina, dicaci, dikritik, buruk-buruk, difitnah pun bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kembali, selamat itu. Selamat itu. Rengka-rengka je, tak payah baca doa panjang, baca yang tu je, kan? Lagi teringat lagi orang kritik sampai kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya baik kita ingat Allah daripada kita ingat apa yang mereka kritikkan, yang kadang-kadang tak benar dan merosakkan kita. Baik, yang terakhir tuan-tuan, saya tak cadang lama ni. Hari ni ada satu tugas lagi. Baik. Yang saya nak share yang sebagai penutup tuan-tuan, kalau dari segi psikologi dia kata apa? Kita ni ialah kita bergantung dengan Allah, tapi usaha kita, ikhtiar kita macam mana tuan? Usaha kita, ikhtiar kita, biarlah kawalan ke atas diri kita tu dari
dalaman kita. Bukan kita dikawal oleh faktor-faktor luaran. Dia panggil internal locus of control. Jangan external locus of control. Jangan seperti pepatah Melayu kata, seperti lalang. Orang yang hidup seperti lalang ni maknanya dia dikawal oleh faktor luaran. Lalang, angin tiup daripada utara, dia pergilah ke selatan. Angin tiup daripada selatan, dia pergi ke utara. Dia ikut arah yang angin tu tolak. Angin datang daripada utara, tolak ke selatan. Angin datang daripada selatan, tolak dia ke utara. Dari timur, tolak dia ke barat. Itu dikawal oleh faktor luaran. Seolah-olah macam ni. Orang dia kawan dengan orang baik, memang betul lah. Biasanya dia jadi baik lah. Dia kawan dengan orang jahat, dia jadi jahat. Itu dia tak mahu tu. Kalau nasib dia baik, berkawan dengan orang baik, selamat je. Tapi kadang-kadang kita nak jumpa kawan yang baik ni bukan senang. Kawan yang baik ni ialah kawan yang selalu ingat dengan kita supaya taat dengan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Bukan senang. Kadang-kadang kita pun nak ajak orang buat baik bukan senang. Nak ajak orang sembahyang senang apa sih? Susah. Nak ajak, kadang-kadang ada orang nak ajak isteri sembahyang pun susah. Malas saya. Baik saya pergi suruh gerak tak bangun-bangun. Nak ajak anak sembahyang pun susah. Lebih lagi nak ajak orang. Jadi kita kena bangunkan diri kita yang dalam ni, yang bersifat rohani. Diri kita ni ada sifat fizikal, ada sifat, kalau Imam Ghazali dia bagi dua je. Diri kita ni bersifat fizikal ni, yang kita nampak ni. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit dan sebagainya. Kalau belah ni jantung, paru-paru, itu semua fizikal. Tapi fizikal ni dia, Imam Ghazali kata, terutamanya yang kat luar ni, dia ibarat tentera, dia ikut perintah je. Dia ikut perintah je. Dia ikut perintah yang dalam ni. Yang dalam ni apa? Yang dalam ni semua, kalau Imam Ghazali dia kata semua bersifat rohani. Bersifat spiritual. Apa dia? Pemikiran. Dia bersifat rohani. Boleh nampak pemikiran? Tak nampak. Kalau belah tengkorak ni, yang kita nampak ialah otak. Akal tak nampak, pemikiran tak nampak. Itu dia sifat rohani. Lagi yang bersifat rohani apa? Emosi, perasaan, nafsu, hati nurani. Bukan hati sanubari. Hati sanubari itu jantung. Kalau belah, hati sanubari itu jantung. Tapi yang hati yang kita tak nampak ialah hati nurani. Semua tak nampak. Yang tak nampak ialah merupakan kita punya kekuatan sebenar. Kalau pemikiran kita dapat bangunkan dengan ilmu-ilmu yang benar, tepat dan jelas. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama dan sebagainya. InsyaAllah pemikiran kita dah jadi penasihat, akan jadi penasihat yang baik. Akan jadi penasihat baik. Tapi kalau pemikiran kita, akal kita tidak dibangunkan dengan ilmu yang benar, tepat dan jelas dari Quran, hadis, ulama dan sebagainya, yang kita baca buku-buku yang tak sepatutnya kita baca. Kat luar tu ramai penulis. Dia tulis, entah apa-apa dia tulis. Jadilah buku dia cetak, kita pun beli, kita pun baca. Habis. Dia kata jangan baca. Bijak pandai pesan, dia kata jangan baca semua buku. You only read right and good books. Kita hanya baca buku yang baik dan betul saja. Kitab Quran tu kena baca. Kitab hadis tu kena baca. Kitab ulama kena baca. Sebab dah pasti that is the right and good books. Tapi kita kadang baca tak apa-apa. Majalah, macam-macam majalah. Dulu ada majalah apa? Betik, cempedak, mempelam. Kita pun baca. Ada. Yang lagi dahsyat tu majalah apa? Kita tengok tajuk pun kita takut. Ini orang tak waras ni. Tajuk dia tu dah kita baca. Majalah ni majalah tak waras. Baca juga. Baca juga. Rosak pemikiran. Masuk ilmu yang salah. Dia jadi penasihat yang jahil. Jadi kemudian kita ada apa? Kita ada nafsu. Nafsu ni kena didik supaya dia jadi pendorong yang baik. Jangan biarkan nafsu amarah. Dan kemudian hati nurani itu kena dibangunkan dengan jiwa tauhid. InsyaAllah kalau itu dah ada dalam kita ada internal locus of control yang betul. InsyaAllah selamat.
Tapi kalau dalam tu bermasalah, anak tuan guru ke, anak ulama ke, kalau dalam dia bermasalah, habis. Tak ada jaminan. Sebab Allah jamin hanya orang yang bertakwa. Allah jamin orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu di antara dia punya ciri, dalam dia tu terbangun. Rohani dia terbangun. Pemikiran dia, dia mempunyai ilmu yang benar, tepat, jelas. Itu ilmu yang sahih. Ilmu daripada Quran, hadis, ijma' ulama ataupun daripada siapa-siapa yang berpandukan kepada sumber yang benar. Sumber ilmu yang benar dia, kalau orang Islam, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Dan contoh dia, kalau nak dapat ilmu, contoh dia daripada salaf 300 tahun daripada Rasulullah kan, sahabat Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Lepas tu didik nafsu kita tuan-tuan, insya-Allah. Dah sampai dapat paling tidak pun mutmainah, paling tidak pun mutmainah. Nafsu yang tenang, sentiasa nak buat benda baik, menderita bila terbuat benda salah, cepat bertaubat dia. Itu nafsu mutmainah. Tapi kalau dah buat dosa tu selama bila taubat, tunggu raya. Buat salah dengan mak dia, tunggu raya nak minta maaf. Kalau sempat dia hidup sampai raya. Patut buat je salah minta maaf. Saya buat salah dengan mak dia, minta maaf mak dia. Sebenarnya tadi Pak dia tak tahu, saya tak sempat kata, tapi dalam hati saya memang macam-macam lah saya. Dalam fikiran saya macam-macam lah saya mengatakan kepada dia. Tapi kalau dalam hati, dalam fikiran tu tak lapar lagi, tak apalah, istighfar dia, minta maaf dengan Tuhan. Tapi kalau dah terlapas tu, terbuat tu kena minta maaf lah dengan maksud. Dan jiwa kita mesti dibangunkan dengan jiwa tauhid. Di antara ciri jiwa tauhid ni tuan-tuan, dia ada dua rasa. Dia rasa bertuhan dengan dia rasa kehambaan. Dia rasa bertuhan dan dengan dia rasa kehambaan. Tahu Allah tu Tuhan dengan rasa Allah tu Tuhan tak sama tuan. Tahu, semua orang tahu. Orang kafir pun tahu Allah tu Tuhan. Tapi dia tak rasa Allah tu Tuhan. Rasa dekat hati. Contoh macam ni maknanya. Kalau kita bulan puasa, kita tahu Allah melihat ke kita rasa Allah melihat bulan puasa. Kita masuk tanda, kita duduk seorang, kita tak minum, betul? Kita bukan sekadar tahu, kalau bulan Ramadan tu, kita bukan sekadar tahu Allah melihat. Tapi kita dah rasa dah. Itu duduk seorang pun kita tak minum. Duduk seorang pun kita tak tengok benda-benda yang terlarang, betul? Sebab kita bukan tahu Allah melihat dah. Kita rasa, habis pada puasa aku ni kan. Tapi kalau di luar bulan puasa, kadang-kadang ramai yang tahu Allah melihat tapi tak rasa. Itu yang dia tengok, benda haram pun dia tengok. Itu yang benda haram pun dia cakap. Jadi rasa bertuhan. Rasa tu dekat hati. Rasa Allah ni sekarang ni. Tuan-tuan rasa tak Allah melihat kita sekarang? Rasa tu di hati. Tuan-tuan rasa tak Allah dengar apa yang kita cakap ni? Apa bisikan hati kita? Rasa tu di hati. Rasa bertuhan, selamat. Baru selamat. Tapi kalau tahu dia ada Tuhan, belum selamat lagi. Belum selamat lagi. Jadi jiwa tauhid tu dia dah rasa Allah tu Tuhan dia dekat hati tu. Dia duduk seorang pun dia jaga diri dia dari segi syariat. Dia duduk luar negara, pergi Switzerland. Mana ada pencegah maksiat kat Switzerland? Orang yang tahu ada Tuhan, orang yang tahu Tuhan melihat dekat Switzerland, bebas lagi. Tapi orang yang sudah rasa Allah lihat aku ni, Allah tahu ni apa aku buat ni, dia pergi tempat maksiat pun dia selamat. Kemudian rasa hamba. Orang yang jiwa tauhid ni dia rasa dia hamba. Dia tak rasa dia memiliki. Tapi kalau orang yang tak ada jiwa tauhid ni, dia sebenarnya dia tahu dia hamba, tapi dia belum rasa. Itu yang dia sombong tu. Jangan usik. Ini rumah aku. Jangan usik. Ini kereta aku. Jangan usik. Ni pangkat saya ni. Jaga elok-elok sikit. Panggil saya elok-elok sikit. Semua dia rasa dia memiliki. Itu belum ada rasa kehambaan. Dia baru tahu dia hamba. Tapi dari segi realiti kehidupan, dia rasa dia macam tuan. Kadang-kadang lebih teruk, dia rasa dia macam Tuhan.
Jadi bangunkan dua rasa tersebut, insya-Allah kita ada jiwa tauhid dan insya-Allah selamat gitu. Selamat gitu. Kita tak akan terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan dan iblis. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita sambung lain kali dengan tajuk yang baru. Jadi apa yang baik dari Allah dan di atas kelemahan dan kesilapan saya mohon dibuat ampun dan maaf. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha